Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Dan saya ingin beritahu kepada semua orang yang kali pertama mengikuti channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe karena channel ini adalah channel yang luar biasa yang akan membicarakan tentang politik semasa tanah air. Dan bagi mereka yang meminati politik, Anda rugi kalau tidak menekan butang subscribe. Kenapa? Tiap-tiap hari saya akan memberikan ulasan-ulasan terkini tentang isu semasa dalam negara, bahkan tentang isu politik yang sentiasa mewarnai negara kita. Siapa yang ada melihat, menonton debat semalam? Najib melawan Anwar. Ramai orang kata Najib kalah teruk. Ramai juga yang kata Anwar kalah teruk. Tapi malam ini saya ingin membacakan kepada Anda semua. Apakah hujah-hujah yang telah dilemparkan oleh dua orang pendebat luar biasa ini? Dan siapa yang kalah akan saya ulas selepas saya membacakan beberapa hujah utama daripada Anwar Ibrahim dan juga Najib Tun Razak. Jangan kamu skip video ini karena setiap daripada hujah ini, kamu boleh tinggalkan komen dan boleh persoalkan hujah-hujah tersebut. Satu persatu kita akan bacakan hujah-hujah daripada dua pendebat ini. Buat pertama kali sebenarnya, Ketua Pembangkang dan Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang yaitu Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak berdebat secara langsung. Tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia maupun Malaysia di mana Najib dan Anwar berani berdebat. Terutamanya Najib. Ini kali pertama Najib berdebat. Tidak pernah dia berani, tapi tiba-tiba berani pula. Aku pun tak tahu daripada mana kekuatannya. Mungkin juga karena inilah yang perlu dia lakukan. Ataupun orang biasa katakan do or die. Lakukan atau mati. Karena dia lakukan mungkin ada faedah, tak lakukan tiada kerugian juga. Karena setakat ini dia telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Jadi kalau kalah pun tiada masalah, menang pun lagi bagus. Itu pendapat saya. Dua topik utama debat itu ialah pertama berkaitan kerajaan GLC yaitu Sapura Energy Berhad yang berdepan masalah keuangan atau tidak. Topik kedua pula mengenai isu semasa masa depan negara dari segi ekonomi, politik, dan hal tujuannya. Ini adalah antara hujah utama Najib Tun Razak. Sebelum kita ulas, saya bacakan dahulu. Yang pertama, bekas Perdana Menteri kita yaitu Najib Tun Razak menyifatkan tindakan menyelamatkan Sapura Energy Berhad akan turut memberi keuntungan kepada rakyat. Najib kata menyelamatkan Sapura akan menguntungkan rakyat. Dia memberi satu persamaan situasi di mana beberapa syarikat di Amerika Syarikat yang bermasalah dan menerima bantuan kerajaan yang kemudiannya memperoleh keuntungan yang besar. Bekas Presiden UMNO itu kemudian meminta supaya syarikat berkaitan kerajaan yaitu Petroleum ataupun Petronas membantu Sapura sambil menekankan bahwa tujuan BN adalah untuk bina negara dan bukannya menjual aset seperti yang didakwa sebelum ini. Ulasan kita pertama tentang isu ini adalah dia mengaitkan dengan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat. Yang aku heran, kenapa tidak kaitkan dengan syarikat di Malaysia? Tidak ada syarikat yang di Malaysia yang boleh dikaitkan. Dan aku lihat mungkin tiada. Amerika Syarikat, kalau dibandingkan sepanjang debat ini hanya Anwar yang bercakap tentang integriti. Najib pula satu benda pun dia tak ada cakap tentang integriti. Jadi mungkin di dalam menyelamatkan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat ini tidak berkaitan integriti. Kedua, ketika sesi membahaskan isu ekonomi negara, Najib menyentuh mengenai pelaksanaan GST, cukai sebanyak 600 di mana katanya hasil GST sebanyak RM30 bilion dapat diagihkan kepada rakyat melalui bantuan BRIM, bantuan secara tunai one-off kepada golongan yang memerlukan seperti golongan nelayan. Masalahnya di situ adalah pada pendapat saya BRIM atau bukan BRIM, GST itu baik,
pelaksanaannya yang tak mungkin. Pelaksanaannya itu harus diperbaiki. GST memang boleh dapat duit, tapi bagaimana pelaksanaan dan bagaimana dengan keuangan itu diagihkan, itu yang menjadi persoalan. Benarkah GST itu dapat sampai kepada rakyat uangnya, atau ada orang-orang tertentu saja yang dapat? Dia turut memetik kata-kata bapaknya, yaitu Abdul Razak Hussein, yang juga Perdana Menteri kedua yang memberi perumpamaan. Ekonomi seperti kek yang perlu dikembangkan dan diagihkan kepada rakyat. Najib kemudian memberi contoh beberapa proyek mega sewaktu pentadbirannya, seperti Lebuh Raya Pen Borneo, proyek laluan rel Pantai Timur ECRL, dan proyek Mass Rapid Transit MRT. Ketika sesi soal jawab, Najib menyorot isu lantikan Peguam Negara dan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, yang menurutnya merupakan lantikan politik sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan. Dia turut menyindir pelantikan pemimpin yang dianggap merepek oleh kerajaan terdahulu yang tidak membawa manfaat kepada ekonomi negara, seperti mengajak orang ramai meminum sesudu minyak kelapa sawit setiap hari dan cadangan proyek kereta terbang. Membalas tentang isu ini, ada juga sebenarnya pemimpin-pemimpin BN yang juga lucu. Antaranya adalah menyuruh orang untuk makan apa? Makan nasi goreng lah, berjimat cermat lah. Bahkan istri-istri orang-orang besar juga pernah memberikan cadangan berjimat cermat, menabung daripada kecil supaya ada duit. Dan akhirnya hari ini beliau berdepan dengan pelbagai tuduhan di mahkamah dan dakwaan di mahkamah. Tapi karena ada banyak terlampau duit, tapi bilang berjimat cermat, menabung. Dan ada juga yang orang kata, kamu masih ingat tentang isu kangkung? Itu pun hebat juga. Kan makan Maggi lah dan sebagainya. Najib pada masa yang sama menjawab soalan daripada seorang hadirin. Ini seorang pegawai perubatan yang tanya semalam, saya masih ingat. Beliau bertanya tentang isu gelaran Cash is King. Berikan komen Anda tentang isu ini, karena yang sering terpalit dengan Najib. Cash is King ini selalu terpalit dengan Najib, dan Najib selalu macam mana mau cakap apa? Bila cakap Cash is King, teringat Najib. Bila cakap Najib, teringat Cash is King. Itu sebab ditanya soalan ini. Namun Najib menjawab, King yang dimaksudkan itu adalah rakyat. Wah, dulu lain, sekarang lain, kata netizen. Itulah dia hujah daripada Najib. Sebelum kita teruskan ulasan yang selebihnya, sila tinggalkan komen Anda tentang debat ataupun fakta ataupun hujah-hujah utama Najib ini. Adakah Anda bersetuju dan mempunyai komen tentang debat ataupun hujah Najib ini? Ada banyak yang boleh kita persoalkan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini daripada channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.